Assalamualaikum. Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung soalan 31 sampai 40. So 31 darjah 18 menunjukkan penggunaan beberapa barangan rumah di dalam sebuah rumah. Apakah kesan daripada penggunaan barangan ini? Kalau kita tengok, dia pakai aircon, dia pakai aerosol, penyaman udara dan juga penyembur. So, ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. So, jadi bila lapisan ozon tu nipis, sinaran ultraungu akan menembusi bumi dan kita akan kena kanser kulit, boleh kena katarak mata dan sebagainya. Kalau cerit-berit ni, cerit-berit selalu disebabkan oleh bakteria lah. Kalau bronkitis ni masalah paru-paru. Kalau scurvy ni gusi berdarah. Scurvy disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Okey, soalan nombor 32. Kalau kita lihat fenomena ni, kalau kita lihat antara yang berikut yang manakah kesan daripada fenomena ini. So, fenomena ni, tengok lapisan ultraungu ni telah menembusi 32 ni. Bila kita lihat ni, dia bukan tentang lapisan ultraungu kalau kita lihat. Haba ni, kalau sampai kat bumi ni, dia dipancarkan. Kalau kita tengok, dia tak boleh dipancarkan ke angkasa. Nampak? Ada satu lapisan dekat bumi ni. Lapisan ini adalah lapisan karbon dioksida. Jadi bila haba daripada matahari ni dipancarkan kat bumi, kalau kita tengok gambar yang kat sini, dia kena lapisan tu dia pantul balik kat bumi. Dia dinamakan kesan rumah hijau pemanasan global. Jadi kesan rumah hijau ni first kali tentang lambakan karbon dioksida di udara ni, dia boleh menyebabkan apa? Dia menyebabkan kandungan karbon dioksida yang tinggi. Karbon dioksida ni sifatnya berasid. Jadi apa yang berlaku ialah mengakibatkan penggunaan karbon dioksida oleh lautan, maka pH lautan menurun. So, first kali efek dia pemanasan global lah. Jadi haba tak boleh dibebaskan. Dia bumi ni makin lama makin panas. Itu satu. Satu lagi, karbon dioksida ni sifat dia berasid. Dia akan mempengaruhi air lautan. Lautan akan menjadi lebih berasid. Okey. Permukaan bumi jadi lebih sejuk, salah. Kalau pemanasan global ni kita makin panas bumi ni. Membebaskan lebih banyak gas oksigen, salah. Yang membebaskan gas oksigen, fungsi dia oleh pokok. Pokok menghasilkan fotosintesis di mana dia guna karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Itu tugas pokok. Tapi kalau banyak sangat karbon dioksida, pokok sikit, macam manalah nak bebaskan gas oksigen? Di meningkatkan pertumbuhan pokok. Takkan meningkat. Meningkatkan pertumbuhan pokok ni depend kepada individu sendiri. Sekarang ada kempen satu rumah satu pokok, di mana kita kena tanam pokok supaya apa? Bila satu rumah satu pokok, kita boleh sejukkan bumi ni. So actually kempen tu masih berjalan. Hashtag one house. Sekarang dia dah tukar kot. Hashtag one person one tree. So korang yang tak ada pokok lagi, pergilah tanam. Beli kat kedai, ada jual kot. Kalau pergi Tesco ke, ada jual yang RM5 tu kan, pokok ros tu, beli je. Tanam kat rumah, siram. So, bumi kita akan lagi sejuk. Okey, soalan nombor 33, Raja 20 menunjukkan seorang petani memberi amonium nitrat secara berlebihan pada padinya. Petani ni nak tengok padi dia cepat gemuk kot. Dia bagilah baja amonium nitrat banyak-banyak. Jadi apakah masalah yang akan timbul pada sungai yang berdekatan? Masalah amonium nitrat ataupun kita panggil baja kimia ni, masalah utamanya baguslah. Satu, padi dia boleh gemuk. Tapi kalau pokok padinya ni berdekatan dengan sungai, apa yang berlaku? Kita akan terjadi algal bloom. Terlalu banyak alga akan tumbuh pada permukaan sungai. Sebab apa? Alga ni tujuannya makan kita panggil baja tu jadi makanan kepada alga. Alga tu akan jadi banyak, dia tutup permukaan sungai, jadi ikan-ikan tu susah nak bernafas. Dia akan jadi BOD. Dia akan jadi apa? Biological oxygen demand will increase. Dia akan peningkatan penggunaan oksigen ni. Oksigen tu akan jadi demanding. Ikan ni akan nak dapat oksigen tu susah sebab alga tu dah mempengaruhi surface permukaan sungai. Sebab tu hidupan akuatik mati tu yang korang kalau tengok selalu berlaku dekat tasik-tasik lah. Tak tahulah tasik Titiwangsa macam mana dia orang jaga kot. Macam tasik-tasik dekat tempat saya ni kat Sedang ke apa, sebelah UPM ni, tasik-tasik tu tiba-tiba ada satu tahap ni banyak alga dekat situ.
Tiba-tiba bau busuk. Sebab apa? Ikan semua mati, tak dapat bernafas. Kerana kekurangan oksigen. Okey, 34. Raja 21 menunjukkan satu proses menggumpalkan latex. Latex ini adalah susu getah. Contoh siapa yang ada atuk-atuk yang menoreh getah, diorang tahulah ni macam mana nak menggumpalkan latex. Cara nak menggumpalkan latex, kita tambah cecair X, iaitu asid. Tak kisahlah nak pakai asid apa-apa, tapi orang pakai asid etanoik lah yang paling murah. Antara berikut apakah bahan X? Ialah asid etanoik untuk menggumpalkan latex. Dia akan jadilah getah keping. Kalau nak jadi susu getah je, tak nak bergumpal, tambahkan amonia. Kerana amonia menghalang penggumpalan latex. Penjelasan secara dalam ni, apa yang berlaku sebab contoh tambah asid dia bergumpal. So, dekat getah ni, permukaan dia ni ada charge negatif. Getah ni secara semula jadi dia dikelilingi oleh charge negatif. Asid pula charge dia positif. Bila positif bertembung dengan charge negatif yang berada di luar getah tu, apa yang berlaku? Maka positif dengan negatif dia akan bergabung. Sebab itulah dia boleh berlakunya penggumpalan latex. Latex dengan yang pertama dengan latex yang lain ni dia akan boleh bergumpal. Kalau keadaan biasa, dia akan latex A dengan latex B tak boleh bergumpal. Sebab apa? Dia dikelilingi oleh charge negatif. Sebab negatif dengan negatif dia akan tolak. So, bila tambahnya asid, tiba-tiba charge negatif tu dia dineutralkan. Jadi dah tak ada charge. So, latex dengan latex boleh bergabung. Jadilah penggumpalan latex. Kenapa tambah amonia dia tak bergumpal? Sebab amonia charge dia negatif. Bila tambah dalam getah yang negatif, makin tak bergumpal lah dia. Negatif dengan negatif kan menolak. Okey, simple je kan? Kalau etanol dengan sabun tak ada kena-mengena dalam proses ini. Okey, soalan nombor 35. Antara berikut yang manakah merupakan polimer semula jadi? Polimer semula jadi adalah selulose. Kerana selulose ni dijumpai dalam pokok. So, selulose ialah polimer boleh dijumpai secara semula jadi. So, dalam pokok lah banyak pokok. Dalam pokok ada banyak selulose. Dia dalam saintifik nanti kita orang akan guna untuk menghasilkan polimer. Contohnya nanocrystalline cellulose. Kita panggil NCC. So, ada banyaklah kegunaan dia dalam drug release dan sebagainya lah. Nanti kalau korang sambung belajar sampai degree, sampai master, sampai PhD, korang kenal lah cellulose ni apa. Kalau perspek, nylon, neoprene merupakan polimer yang dibuat lah. Kalau contoh nylon, boleh buat benang, boleh buat baju. Perspek ni untuk hiasan dan sebagainya. Okey. Okey, 36. Belajar 22 menunjukkan satu proses X di dalam makmal. Kita tengok, tiba-tiba ada minyak kelapa sawit, larutan natrium hidroksida pekat, panaskan. Lepas tu kita stir, kita kacau. Ini adalah proses apa? Proses buat sabun. Bukan proses pensabunan, tapi proses saponifikasi. Ingat ada minyak kelapa sawit, ingat ada natrium hidroksida, NaOH. Itu adalah proses buat sabun. Dia sebenarnya ada satu lagi proses, dia tambah garam, NaCl, natrium klorida, untuk mengurangkan keterlarutan sabun, supaya dia nampaklah sabun tu dah terbentuk. So ini adalah proses pembuatan sabun. Kalau tiba-tiba dia buat satu anak panah, dia kata tambah benda X. Apakah X? X ialah natrium klorida, iaitu garam, nak mengurangkan keterlarutan sabun supaya kita nampak sabun tu dah terbentuk. Okey, 37. Seorang murid mempunyai rutin makanan harian iaitu burger, pizza, ayam goreng dan minuman berkarbonat. Weh, kaya budak ni. Kalau dia kata rutin, dia masuk makan hari-hari lah. Apakah penyakit yang dihidapi oleh murid itu? Jika dia makan makanan hariannya dalam jangka masa yang panjang, dia boleh kena arteriosclerosis. Kerana makanan yang dimakan semua ni tinggi lemak, tinggi kolesterol. So, penyakit arteriosclerosis ini adalah penyakit di mana arteri saluran darah dia tersumbat. Dia boleh menyebabkan penyakit strok, penyakit jantung dan sebagainya. Jadi, kurangkanlah makan burger, pizza, ayam goreng dan minuman berkarbonat. Boleh makan contoh seminggu sekali, contoh sebulan sekali time gaji, contoh time mak gaji, minta mak belanjalah ayam goreng. Jangan korang bantai balik sekolah beli ayam goreng RM1 tu. Kan ada kan orang jual. Boleh beli, tapi kalau nak beli boleh makan dengan sayur lah. Sayur baik untuk kesihatan, tapi jangan makan banyak sangat yang ayam-ayam ni.
Kalau Alzheimer ni penyakit yang dia lupa ingatan. Marasmus ni kalau kurang karbohidrat, dia terlampau kurus. Sirosis hati ni kalau hang hisap rokok, kenalah sirosis hati. So jangan merokok ya guys. Okey, 38, Raja 23 menunjukkan sebuah lori yang sedang bergerak dengan jisim 0.5 tan. Bagi siapa yang tak tahu, 0.5 tan sama dengan 500 kilo. 1 tan 1000 kilo. 0.5 tan sama dengan 500 kilo. Kena ingat, kilo. Sebab unit dia dalam kilo. Kalau korang bantai guna tan, unit tak ada dalam tan. So takkan dapat jawapan. Jadi berapakah momentum lori? Momentum sama dengan berat darab hal laju. Hal laju dia 60 meter per saat. So berat dia 0.5 tan. Kena tukar ni, jangan malas 0.5 tan sama dengan 500 kilo. Jadi 500 kilo darab 60 dapatlah 30,000 kgms negatif 1. Itu adalah dia punya momentum. Okey, soalan ke-39. Raja 24 menunjukkan sebuah bot pegun. Yang pegun mula bergerak. Berapakah pecutan? Okey, formula dia apa? Kalau tak tahu, korang tengok dekat unit. Unit dia semua meter per saat kuasa 2. Maksud meter per saat kuasa 2, kalau korang tengok, ini kelajuan dia 30 meter S negatif 1. Masa dia 5 saat. So, kena darab masa ke bahagi masa supaya dia dapat S negatif 2? Mestilah kena bahagi masa. Itu secara logik lah. So, kita secara ilmiah. Pecutan ini adalah hala laju akhir tolak hala laju awal bahagi dengan masa. So, kat sini dia mula-mula dia pegun. Lepas tu dia bergerak 30 meter per saat. So, hala laju akhir dia 30. 30 tolak 0 bahagi 5. Jawapannya adalah 6 meter per saat kuasa negatif 2. 6 meter per saat negatif 2. Macam itulah. So, kalau korang tak tahu hala laju awal, hala laju akhir, trik dia, kalau orang genius, korang tengok unit dia apa. Kalau unit dia meter per saat kuasa negatif 2. So, apa yang korang kena buat ialah, korang tengok 30 ms negatif 1 ni macam mana nak dapatkan jadi S ni negatif 2? Darab ke bahagi? Ni S. Kalau aku darab, S dengan S cancel. Jadi 30 meter je. So mesti aku kena bahagi kan? So bila bahagi dapatlah 30 ms negatif 2. So secara genius lah kalau korang cuba-cuba. Kalau korang budak yang rajin, budak yang nerd. So hafal formula. Pecutan ialah hala laju akhir tolak hala laju awal bahagi dengan masa. Okay, minta maaf lah gurau je. Okey, soalan nombor 40, soalan yang terakhir. Antara kenderaan berikut yang manakah menggunakan palang pencucuh? So, palang pencucuh digunakan oleh motosikal. Kalau lori dengan bas ni adalah enjin diesel 4 lejang. Digunakan pemancit. Kalau kapal terang tak gunalah. Kalau motosikal ni, dia adalah enjin petrol 2 lejang. Dia menggunakan palang pencucuh. Contoh yang lain adalah enjin petrol 4 lejang, contohnya kereta. Dia guna palang pencucuh juga. Beza 4 lejang diesel dengan 4 lejang petrol ni, satu yang petrol ni guna palang pencucuh, yang diesel guna pemancit. Itu je beza dia. Okay, alang-alang kita sambung je lah. Hari ni kita bagi special sikit sampai soalan 50. Okay, 41, Raja 25 menunjukkan seorang pelari berlari dari rumahnya ke bandar yang mengambil masa 45 minit. So, berapakah laju pelari itu? Sekarang dia tanya berapa laju pelari itu. Masa yang dia ambil 45 minit. Sekarang minit tau. Unit kat sini saat. Nampak? Kena tukar. Jarak kat sini kilometer. Kena tukar meter. So, banyak yang kena tukar ni. Korang jangan main bantai je. So, soalan nombor 41 ni, kalau korang nak kira laju adalah jarak bahagi dengan masa. Kalau siapa nak cepat, dia kira 5 bahagi 45. So, dapatlah jawapan 0.11. Salah. Itu bukan jawapannya. Korang kena tukar unit. 5 km sama dengan 5,000 meter. Jadi, 5,000 bahagi 45 minit sama dengan berapa saat? Darablah 60. 45 darab 60. So, jawapannya kat sini 5,000 bahagi 45 darab 60 sama dengan 1.85 meter per saat. So, yang penting, bila dapat soalan, jangan gemuruh, jangan gelojoh. Tengok unit yang digunakan apa.
Ni soalan trik ni. Kalau korang buat 5 bagi 45, confirm dapat jawapan A salah. So, kena tengok unit dia meter per saat. So, jarak kena tukar jadi meter, masa kena tukar jadi saat. Okey, 42. 42 ni jenis alat. Alat yang ditunjuk ni adalah alat apa ni? Okey, ini adalah alat ni. Yang pita detik ni. So bila ada troli dia akan buat titik tek ni. Ni pita jangka masa detik. So jadi fungsi alat ni adalah untuk mengukur jarak dan masa bagi objek yang bergerak. Bagi siapa yang tak tahulah, dia dalam 1 minit dia mampu menghasilkan 50 titik. Titik dia dihasilkan, dikira macam ni. Kalau contoh kan 1, 2, 3, 4 kan. Dia bukan kira 4, kira macam ni. 1, 2, 3. Ni sama dengan 3 titik. Dia kira macam itu. Jadi 1 minit boleh menghasilkan 50 titik. So contohnya 3 titik dia ada, 3 bahagikanlah dengan 50. So macam itu. 1 pita detik ni sama dengan 0.02 saat kalau saya tak silap lah. Kalau contoh 3 awak darab je lah. 0.2 darab 3 berapa. So kena kira macam itu. Okey, so fungsi dia untuk mengukur jarak dan masa bagi objek yang bergerak. Okey. Simple kan? Satu titik bersamaan 0.2. Okey, soalan 43. Maklumat yang berikut menunjukkan sejenis pemprosesan makanan 116-121 dipanaskan. Okey, ingat suhu ni, ingat pengetinan. Saya tengok pun dia tahu ni pengetinan. Kalau dipanaskan suhu 116-121 sebab dia nak bunuh bakteria dan spora. Okey, kena ingat suhu ni, lepas tu dipatri, inilah pengetinan. Kalau pempastoran dia ada 2 suhu. Suhu yang pertama, kalau tak silap saya, 63 darjah Celsius selama 15 minit. Suhu yang kedua, 70 darjah Celsius selama 15 saat. Kalau pendehidratan, keringkan je lah bawah matahari. Penyinaran, dia pakai sinaran gamma untuk bunuh bakteria. Okey, soalan 44, sikit je lagi. Antara bahan kimia berikut yang manakah digunakan untuk menstabilkan campuran minyak dan air? Ini dia pakai lecithin. Okey, lecithin ni digunakan adalah sebagai pengimulsi. Digunakan untuk menstabilkan campuran minyak dan air dalam pemprosesan makanan. Okey, 45 dia tunjuk gambar bajak ke jentolak. Bajak. Apakah kebaikan menggunakan teknologi ni? Ni kan nak gembur tanah ni. Contoh, bila dah tuai padi kan, tanah dia jadi keras, kena gemburkan, pakailah bajak ni. So kalau orang dulu dia pakai kerbau, kat kerbau tu kat belakang ni dia taruh lah macam tajak supaya bila kerbau tu lalu tanah tu boleh gembur. Zaman sekarang dah moden, pakai bajak senang. So dia buat apa bajak ni? Untuk menjimatkan masa dan kos. So tak adalah lembu tu, kerbau tu nak main lari-lari, kesian kerbau penat. So kerbau pun kadang-kadang nak lepak-lepak. So dia pakailah bajak ni supaya jimat masa dan kos. Senang. Okey, 44. Antara produk berikut yang manakah diperbuat daripada getah neoprena? So, 46. Getah neoprena ni adalah getah yang diperbuat untuk beg laptop. Dia kalis air lah. So, beg laptop kalau tak kalis air, kena hujan, habis laptop rosak. So, zaman sekarang PDPR, pembelajaran daripada rumah ni banyak memerlukan laptop. So, bagi korang yang belajar kat rumah tu, jaga-jagalah laptop. Jangan sampai kena air, nanti rosak. Okay, 47. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan contoh bagi plastik termoset? Kita belajar plastik terbahagi kepada 2, termoplastik dan termoset. Termoset ni yang tahan haba. Kalau tengok ni pipe air ni. Pipe air ni pakai PVC je, dia tak tahan haba. Dia contoh termoplastik. Ni plastik beli-beli kat kedai ni, kedai Hero, kedai mana? Tesco ni, plastik ni pun tak tahan haba. Botol susu pun tak tahan haba. So kita ada ini namanya backlit kalau tak silap saya. Melamina. Backlit ni backlit tu untuk yang elektrik. Ni digunakan kaca. Bukan kaca, dia plastik melamina. Ni kalau korang tanya mak korang, ada. Kalau set-set pinggan mangkuk yang dia simpan-simpan tayang-tayang kat ruang tamu tu, yang dia tak guna, tak bagi korang makan, tu yang mahal tu. Itu diguna oleh melamina ataupun orang panggil melamin. Tanya mak korang, mesti mak korang tahu. Mak ada tak set pinggan mangkuk melamin? Mesti kata ada tu. Tengok tu yang korang tengok dekat atas rak TV tu yang dia simpan. Itulah, itu yang mahal tu. Dia tahan haba.
So contoh korang letak air panas ke makanan panas ke, dia tak ada efek pun, dia boleh tahan. Okey. Okey, 48. Sikit lagi dah nak habis. Satu gelombang mempunyai panjang gelombang 20 cm, bergerak dengan hala laju 420 cm s negatif 1. Berapakah frekuensi gelombang itu? Okey. Ini pun kita boleh guna teknik Genius. Hertz ni sama dengan per saat, sama dengan S negatif 1. Tu Hertz. So, dalam kes ni, macam mana nak dapat jawapan tu S negatif 1? Kat sini kita ada S negatif 1, cm. Nak dapat dia, kena bahagi supaya dia cancel. Jadi, 420 bahagi 20. So, dapatlah jawapan dia 21 Hz. Okey, itu secara jenis lah. Secara biasanya, budak-budak biasa. Okey, frekuensi gelombang ialah hala laju bahagi panjang gelombang. Dapatlah jawapan. Okey, 49 dia tunjuk satu komponen elektrik. Ini adalah supercapacitor. Normally orang panggil capacitor je lah. Okey, sekarang kalau dekat U, diorang dah more kepada ultra capacitor, supercapacitor, di mana dia boleh simpan lebih banyak charge. Okey, simbol untuk capacitor, simbol dia macam ni. Dia macam bateri tapi dia sama kepanjangan. Kalau bateri satu panjang, satu pendek. Ini adalah transistor. Ini apa? Ini apa ni? Ini rasanya rheostat ni. Ataupun perintang boleh laras. Ini yang ditunjukkan, ini transformer ni. Ni yang Megatron, Autobot, tak adalah. Ni transformer. Okey, soalan yang terakhir. Soalan nombor 50. Siaran langsung bagi satu konsert boleh ditonton di seluruh dunia. Pada ahad depan, kedudukan satelit manakah yang terbaik? Yang terbaik ialah D, nampak? Dia minimum untuk kita dapat siaran seluruh dunia, mesti ada 3 satelit. Yang lain semua 3 bagus, tapi kedudukannya kena betul. Kena seimbang. Kalau macam ini, sebelah sini tak dapat nanti. Ini pun sama, sebelah sini tak dapat nanti. Ini 2 je tak bagus. So, jawapannya D. Okey, tu je. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita bertemu lagi di lain video. Selamat mengulang kaji. Selamat menjawab peperiksaan. Jangan lupa ulang kaji. InsyaAllah boleh dapat A. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.